السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam usaha kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita dalam melaksanakan, mengamalkan dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-8 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang akan apa yang kamu lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman dalam ayat lepas supaya berpegang kepada perjanjian, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar berpegang dengan sesuatu yang hak dalam setiap perkataan dan perbuatan mereka. Dan Allah mengingatkan tentang apa yang Allah telah kurniakan kepada mereka berupa nikmat-nikmat yang banyak. Mana Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Perkataan qawwamin jamak kepada qawwam, dan dia merupakan sesuatu yang dipanggil sebagai sighah mubalaghah, itu sesuatu yang menunjukkan bersangatan daripada qaim. Dan qawwam bermaksud al-qawwam, iaitu al-mubalighu fil qiyami bi syai', seseorang yang bersungguh-sungguh, yang bersangatan dalam melaksanakan atau memperjuangkan sesuatu dan melaksanakan perkara itu dalam bentuknya yang paling baik dan paling sempurna. Adapun kalimah syuhada jamak kepada syahid, dan ia menunjukkan sifat yang tertanam kukuh di dalam hati seseorang. Seperti kalimah karim, bermaksud orang yang mempunyai sifat mulia ataupun pemurah yang tertanam kemas di dalam hati sanubarinya. Manakala kalimah al-qista bermaksud al-adl, keadilan, kesaksamaan, iaitu seseorang yang bersikap adil
dalam perkataannya dan dalam keputusannya terhadap sesuatu perkara. Adapun kalimah wala yajrimannakum bermaksud wala yahmilannakum fi min jurmih ala kadza, bermaksud janganlah kamu dibawa atau terbawa-bawa dengan sesuatu keburukan. Bermaksud sesuatu keburukan yang berlaku atau dilakukan oleh seseorang menyebabkan ataupun mempunyai suatu pengaruh ke atas kamu atau memberi sesuatu kesan kepada kamu. Manakala kalimah syana'an bermaksud al-bughdus syadid, kemarahan yang meluap-luap, kebencian yang meluap-luap, maka itu dikatakan syana'an. Maka ayat ini bermaksud, wahai orang-orang beriman yang beriman dengan keimanan yang sebenar, hendaklah kamu menjadi orang yang qawwamina lillah. Hendaklah kamu menjadikan sebahagian daripada akhlak kamu dan sifat kamu, iaitu apabila kamu melaksanakan kebenaran itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkara yang memerlukan kamu untuk melaksanakannya. Hendaklah kamu berpegang terhadap prinsip, iaitu kebenaran dan hak. Dan dengan kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, maka hendaklah juga kamu selain itu menjadikan suatu yang menjadi sifat dan akhlak kamu, iaitu kamu sentiasa iltizam, sentiasa committed dalam melaksanakan keadilan dalam perkataan dan perbuatan dan dalam penentuan hukum yang akan kamu laksanakan, bersesuaian dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Islam yang kamu beriman dengannya dan yang Allah redha menjadi agama bagi kamu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, disebut kunu qawwamin, hendaklah kamu menjadi, jadilah kamu. Perkataan kunu ini, hikmahnya, antara hikmahnya ialah supaya orang beriman itu sentiasa melakukan sesuatu yang hendak disuruh ini sehingga ia menjadi sifat yang berakar umbi dalam hatinya. Dipanggil sebagai al-kainunah. Ia menunjukkan ia sentiasa berlaku secara konsisten terhadap seseorang sehingga orang itu daripada suatu perbuatan menjadi sifat yang kekal pada dirinya. Disusuli pula dengan suatu sirah mubalaghah, qawwamin. Qawwamin is sirah mubalaghah seperti yang saya terangkan tadi. Bermaksud perkataan kunu qawwamin ini sudah memadai untuk menunjukkan kepada kita betapa perintah ini bukan sekadar perlakuan atau perbuatan yang perlu dilakukan, tetapi lebih daripada itu, suruhan Allah untuk orang beriman itu mencorakkan diri mereka, menanam sedalam-dalamnya, sekemas-kemasnya dalam hati sanubari mereka, sehingga mereka menjadikannya sebagai sifat mereka, peribadi mereka, personaliti mereka. Maka itulah hikmah di sebalik frasa kunu qawwamin. Selain daripada syuhada, maka qawwamina lillah dan syuhada ini perlu menjadi sifat, perlu menjadi personaliti dan peribadi orang-orang yang beriman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan ia juga menunjukkan bahawa perintah ini yang akhirnya akan menjadi sifat dan peribadi orang-orang beriman hendaklah dilakukan dan berlaku secara konsisten pada setiap keadaan dan ketika. Bermaksud tidak memadai bagi orang beriman itu hanya melakukannya pada ketika-ketika tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu, pada situasi dan kesempatan yang tertentu. Maka kemudiannya Allah Ta'ala menjelaskan lagi untuk kita memahami maksud qawwamina lillah dan syuhada bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu.
Maka hendaklah kamu, wahai orang-orang beriman, sentiasa committed dengan berpegang kepada keadilan dalam setiap keadaan kamu. Maka sesungguhnya keadilan hendaklah terlaksana walaupun kepada musuh-musuh kamu dan orang-orang lain selain daripada mereka. Kerana bersikap atau berpegang dengan keadilan itu adalah lebih baik kepada ketakwaan. Lebih baik untuk memelihara diri kamu daripada terjerumus ke lembah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketakwaan kamu itu menuntut kamu untuk bersikap adil, dan ia dimanifestasikan dalam bentuk kamu tidak terbawa-bawa dengan dendam kamu terhadap kejahatan musuh-musuh kamu, sehingga mempengaruhi kamu dalam menentukan sesuatu hukum. Jangan sampai kamu bersikap tidak adil kepada mereka. Kemudiannya Allah berfirman, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang beriman, dalam apa yang kamu lakukan, dan peliharalah diri kamu daripada sesuatu yang tidak diredai Allah. Laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ta'malun, Maha mengetahui, tidak terselindung daripada Allah apa juga yang kamu lakukan, dan pasti Allah akan membalas pada hari kiamat berdasarkan amalan dan perbuatan kamu yang dengannya kamu berhak untuk dibalas olehnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat, terdapat ayat yang hampir serupa dengan ayat ini yang pernah kita bacakan bersama, iaitu pada ayat 135 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Sedangkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa di dalam surah An-Nisa telah disebut ayat yang hampir serupa dengan ayat yang sedang kita baca ini. Bermaksud Allah menyatakan bahawa tidak mencukupi dengan ayat itu, dan hendaklah diulang dalam ayat ini untuk menambah rasa ataupun menambah ketegasan dalam menyatakan keadilan dan dalam memperkukuhkan perintah untuk memadamkan kesan kemarahan terhadap seseorang sehingga boleh menyebabkan dia tidak berlaku adil. Dikatakan juga bahawa antara hikmah pengulangan ini ialah liikhtilafis sabab, kerana mempunyai faktor yang berbeza. Ayat dalam surah An-Nisa turun berkenaan dengan orang musyrikin, sedangkan di dalam ayat surah Al-Maidah ini membicarakan tentang golongan Yahudi. Selain itu, terdapat juga kajian dan kalangan ulama mengatakan bahawa di dalam ayat An-Nisa didahulukan kalimah Al-Qist, sedangkan di dalam ayat ini dikemudiankan sedikit kalimah Al-Qist, kerana ayat dalam surah An-Nisa adalah dalam konteks iqrar, dalam konteks memperakukan sesuatu kepada dirinya, kepada ibu ayahnya dan juga kaum kerabatnya. Maka didahulukan kalimah Al-Qist, iaitu Al-Adl, hendaklah bersikap adil tanpa sebarang rasa cenderung hati dan perasaan, walaupun kepada ibu bapa maupun kaum kerabat. Sementara dalam ayat surah Al-Maidah ini, konteksnya ialah konteks meninggalkan permusuhan. Maka dimulakan dengan qawwamina lillah, iaitu melakukan sesuatu itu semata-mata kerana Allah, kerana ia lebih sesuai dan lebih tegas bunyinya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian barulah dibawakan persaksian dan juga keadilan selepas itu. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.